Salam sejahtera dan salam stroke sayang. Bersama saya Janet Bennett. Fokus berita. Masyarakat harus sentiasa memandang serius terhadap wabak penyakit anjing gila atau rabies serta bertanggungjawab untuk memvaksin haiwan peliharaan masing-masing. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, statistik wabak rabies di negeri ini menunjukkan peningkatan pada tahun ini. Now that I think I have said quite a few times, this year the number of people die of rabies, in Cebu, in Kuching, and has been more than the last year, more than the last year. And I said that so many times already. So and if you said that you do not know about rabies, right? I mean, it's no excuse because 2017 until now, and 2017 until now, and not only that, in terms of vaccination, it's the same. I mean, not as if we got new vaccines. In terms of dog bite clinics, before 2017 we don't have dog bite clinics. Now we have dog bite clinics throughout the whole Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri majlis rumah terbuka sambutan Hari Raya Kampung Haji Baki di Kuching pada Ahad. Datuk Seri Dr. Sim menambah, individu yang digigit anjing harus pergi ke klinik gigitan anjing agar dapat diberi rawatan awal dan vaksin. Right, and by the time you know it's rabies, then you come back to vaccination, the rabies is going to your brain, When the rabies reach your brain, right, it's 99% that you'll die. 99.9% that you'll die. Right? And so I want to emphasize dog bites. Number one, you should not die if you vaccinated early. For these are human vaccination. We're not talking about dog vaccination yet, because it gets so confused. One is a dog, one is a human. Any human bitten by dogs, they must go to dog bite clinics, and assess and get vaccinated. Okay. Menurutnya lagi, kemudahan vaksinasi manusia di klinik gigitan anjing itu sudah tersedia di seluruh Sarawak dan rawatannya adalah percuma. Laporan selanjutnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS perlu mempunyai kaki tangan dalam pelbagai latar belakang kemahiran termasuk bidang undang-undang khusus dalam menangani isu berita palsu. Saranan itu disuarakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul, sambil berkata UKAS perlu membantu kerajaan mengekalkan imej yang baik dengan menepis persepsi buruk dari berita tidak benar. Beliau berucap demikian semasa merasmikan penutupan Bengkel Pembangunan Pelan Strategik UKAS 2023 di Kuching pada Ahad. Menjelas lanjut, beliau berkata kaki tangan dengan pelbagai kemahiran akan membantu UKAS dalam memudahkan penyampaian maklumat mengenai dasar kerajaan kepada orang ramai terutama di peringkat akar umbi. Terdahulu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee dalam ucapan ringkasnya memuji inisiatif UKAS dalam melaksanakan pelan strategik bagi tempoh 5 tahun. Beliau turut menyentuh beberapa isu untuk ditambah baik dalam UKAS seperti menetapkan kerangka masa penerbitan berita, mewujudkan arkib dan memperbanyakkan latihan dalam industri bersama agensi-agensi kerajaan yang lain. Seramai 45 kaki tangan UKAS menyertai bengkel itu yang dilaksanakan selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Mei. Sepanjang bengkel tersebut, para peserta telah mengutarakan pelbagai cadangan penambahbaikan operasi UKAS dalam 3 teras strategik iaitu penerangan, komunikasi dan pentadbiran. Di Sebuyau pula, lebih 200 penduduk kampung Sampat, Sebangan telah menghadiri majlis Rahmatan Aidilfitri yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat DUT Sebuyau. Program itu diserikan lagi dengan kehadiran Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi serta isteri. Menurut Datuk Julaihi, program seumpamanya dapat mengeratkan lagi silaturahim dan ikatan mesra di antara penduduk kampung. Pada masa sama, beliau menyatakan rasa syukur kerana dapat meraihkan Hari Raya bersama-sama sanak saudara dan adik-beradik di kampung halamannya. Dalam majlis tersebut, Datuk Julaihi turut mengagihkan duit raya kepada kanak-kanak di samping beramal mesra dengan penduduk yang hadir. Dalam perkembangan lain, masyarakat Bidayu diseru untuk terus memberi sokongan kepada Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayu DBNA dalam perkara berkaitan mendokumentasikan tanah adat. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jina berkata, sejak 16 tahun lepas, DBNA telah diiktiraf mempunyai pendekatan yang efisien dan efektif dalam mengendalikan dokumentasi tanah.
Menurutnya, tanpa dokumentasi tanah daripada pihak DBNA adalah amat sukar bagi Jawatan Tanah dan Survey JTS Sarawak melakukan kerja-kerja penyukatan tanah individu kerana melibatkan isu pertikaian sempadan antara pemilik tanah. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pembekatan dan Perasmian Dewan Serbaguna Pusat DBNA Cawangan Bau pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Henry memberitahu Pusat Kebudayaan Bidayu yang bernilai RM9 juta dan dimiliki oleh DBNA akan dilakukan penyerahan tender projek pembinaannya selepas mesyuarat di Pejabat Daerah Bau pada 12 Mei ini. Tambahnya, Majlis Pecah Tanah akan diadakan pada Jun depan iaitu selepas sambutan perayaan Gawai. Sementara itu, Adun Serembu Miro Simo berkata, Dewan Serbaguna Pusat DBNA Cawangan Bau adalah satu fasiliti yang boleh digunakan sebagai tempat untuk menganjurkan kursus yang melibatkan seramai 50 orang atau berskala kecil. Berita seterusnya, inisiatif Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari atau Datuk Abang Openg dalam memperkenalkan industri penyimpanan karbon telah menarik kedatangan pelabur ke Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Serikit Datuk Seri Huong Tiong Si, faktor itu turut didorong oleh inisiatif industri hidrogen dan solar terapung diperkenalkan oleh Premier Sarawak. Justru beliau menyeru masyarakat terutama di kawasan Bintango agar terus memberikan sokongan padu kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS pimpinan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari dalam usaha mencapai visi dan misi kerajaan negeri. Beliau berucap demikian semasa Majlis Pragawai Dayak 2023 Anjuran Persatuan Tuai-Tuai Rumah Meradong di Bintango pada Sabtu. Sementara itu, Wadun Meradong Datuk Ding Kuong Hing dalam ucapannya menjelaskan pelaksanaan projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS akan mula disalurkan secara berperingkat kepada rumah panjang di kawasan Dun berkenaan. Beliau juga berharap jalinan kerjasama antara semua tuai rumah terus dikekalkan agar banyak lagi pembangunan infrastruktur dilaksanakan di kawasan Meradong pada masa akan datang. Manakala Persatuan Serakup Dagang Dayak Sarawak SDDS menghangatkan kemeriahan menjelang sambutan Hari Gawai dengan menganjurkan Bazar Gawai 2023 daerah Serikit bermula dari 5 sehingga 28 Mei 2023. Bazar tersebut dirasmikan oleh Datuk Seri Huang pada Sabtu. Terletak di pekarangan tempat letak kereta Dewan Sentral Serikit, bazar berkenaan menyediakan 100 lot gerai penjajah. Selain itu, bazar itu turut menyediakan pelbagai aktiviti sebagai tarikan pengunjung. Datuk Seri Huang turut meluangkan masa mengunjungi setiap gerai untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh penjajah dan cuba menyelesaikan masalah mereka. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan Majlis Rumah Terbuka sambutan Hari Raya Kampung Haji Baki yang telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhien di Kuching pada Ahad. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.